Hai anak-anak murid semua, selamat datang ke online classroom Cikgu Teo. Minggu ini kita akan masuk bab 4 tingkatan 1 iaitu kod arahan. Sebelum kita mula, kita kena tahu apa dia kod arahan. Okey, kod arahan adalah arahan yang kita bagi kepada komputer supaya komputer tu boleh tolong kita buat kerja. Okay. Kod komputer ini mesti ditulis dalam bahasa komputer supaya komputer kita boleh faham. Kalau kita tulis bahasa ikut kita, okay, komputer tak semestinya faham. Antara contoh-contoh bahasa komputer adalah seperti Java, JavaScript, bahasa C, Python, HTML dan SQL. Okay, di bahagian kedua bab ini nanti kita akan belajar HTML. Okay, so bersabar dulu, kalau tak faham nanti kita akan tengok banyak contoh lagi dalam bab ini. So, kod arahan ini adalah satu set arahan. Apabila kita ada arahan tu dan kita kutip, kita tulis banyak arahan, dia jadi satu set. Okay, supaya komputer tu boleh melaksanakan satu tugas atau kerja untuk kita. Namanya dia boleh dipanggil atau cara atau program. Okay, cikgu rasa semua faham apa dia program ya. Okay, so sebelum kita boleh menulis program, okay, kita kena tahu apa dia pemboleh ubah dan operator matematik dulu. Okay, hari ini kita akan cuba tulis satu program. Okay, awak semua akan dapat menghasilkan satu program. Jom kita belajar dulu apa dia pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah ini dia ialah storan ingatan yang digunakan oleh program untuk menyimpan data dalam komputer kita. Dan data pemboleh ubah ni, tengok nama dia, pemboleh ubah. Dia boleh diubah. Dia boleh diolah dan digunakan kemudian. Okey, maksudnya nilai dia ataupun data dia berubah-ubah. Okey. Pemboleh ubah ada berapa jenis? Okey, kita akan tengok 3 kumpulan pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni boleh wujud dalam nilai berangka, teks ataupun nilai logik. Kalau nilai berangka, seperti nama dia, dia adalah nombor. Okey, dia boleh nombor bulat, 0, 1, 2, 3 dan sebagainya, ataupun nombor yang yang ada perpuluhan. Contohnya 2.34, 7.12, dia boleh positif, dia pun boleh negatif. Okey, dia boleh wujud dalam bentuk teks juga. Kalau dalam bentuk teks, dia boleh satu abjad, iaitu satu huruf, ataupun beberapa huruf. Contohnya, kalau satu huruf, satu abjad, dalam bentuk teks A, C, E, tanda soal, tanda dan dengan tanda seru ni semua digolongkan di dalam teks. Okey, dan juga space, ruang pun digolongkan atau dimasukkan di dalam teks. Okey, dia boleh beberapa abjad, contohnya perkataan, sekolah, ahli, semua ni boleh tergolong di bawah kategori teks untuk pemboleh ubah. Nilai logik pula, dia adalah benar atau palsu, true or false. Okey, apa pula ialah operator matematik? Cikgu percaya awak semua memang ada subjek matematik. So, matematik kita banyak guna simbol. Yang paling asas ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Komputer pun boleh buat demikian. Tapi di dalam komputer, okey, ada sedikit perbezaan. Untuk operator matematik, kita guna simbol tambah, tolak, kali, bahagi apabila kita tulis. Betul tak? Tapi kalau guna dalam komputer, tengok petak yang warna kuning yang cikgu guna ni. Okey, tambah dan tolak sama seperti bahasa manusia. Tapi di dalam bahasa komputer, kali dengan bahagi tak sama. Okey, untuk kali bukan lagi tanda pangkah. Bukan tanda pangkah ni. Kita guna tanda asterik. Okey, dan bahagi bukan guna simbol ni yang ada satu titik atas, satu titik bawah dibahagikan dengan satu garis di tengah-tengah. Bukan, kita guna slash. Nampak? Satu garis ni. So, kalau contoh operasi biasa, bahasa manusia, kita tulis macam ni.
2 campur 3, 5 tolak 4. 3 kali 5, 10 bahagi 2. Tapi yang difahami oleh komputer hanya tambah dan tolak. Kali dengan bahagi, kita kena guna balik bahasa dia. Kalau kali, kita kena guna asterisk. Dan bahagi, kita kena guna slash. Boleh faham? Okey, so kita sudah faham pemboleh ubah dengan operator matematik. Sekarang cikgu nak tunjuk macam mana kita nak tulis program hari ini. Okey, jom kita tengok praktis aplikasi 4.1 yang ada dalam buku teks. Okey, dalam buku teks, soalan dia ialah kita kena buat satu program untuk mengira luas segi 4 sama sisi apabila pengguna masukkan ukuran sisi. So, di sini kita kena tahu, okey, macam mana kita nak cari luas segi 4 sama sisi. Contohnya, sini ada satu segi 4 sama sisi. Kalau sama sisi, maksudnya setiap ukuran sisi dia adalah sama, 4 cm. Okey, macam mana kita nak cari luas? Imbas kembali, luas segi 4 adalah panjang kali lebar. Tapi sebab ini segi 4 sama sisi, ukuran kita perlu buat sekali saja sebab semua sisi yang lain sama. So, kita buat ukuran 4 cm. 4 kali 4 adalah 16. Seperti yang kita belajar sebelum ini, kita sudah tahu apa dia pemboleh ubah dan juga operator matematik. Di kehendak soalan ini, mana pemboleh ubah dia? Pemboleh ubah dia adalah 4 cm ini. Pengguna itu dia kena pi ukur segi 4 sama sisi dia. Dia boleh ubah, dia boleh jadi 4 cm. Mungkin dia 2 cm. Mungkin seorang lagi dia ukur segi 4 yang dia ada tu 6 cm. So, dia boleh berubah. Okey, iaitu dinamakan sebagai pemboleh ubah. Apakah operator matematik yang ada di sini? 4 kali 4. Ini pengiraan. So, macam mana kita nak tulis program ini? Okey, kita akan guna Scratch. Cikgu akan tunjuk di video yang seterusnya macam mana kita guna Scratch. Okey, kita jumpa lagi. Bye.